Rasulullah SAW pada ketika itu sedang berus gigi. Kedua-dua mereka bertanya, yakni meminta. Kedua-dua mereka meminta. Nabi SAW pun kata, wahai Aba Musa, ataupun baginda bersabda, wahai Abdullah bin Qais. Qala, perawi berkata, yakni Abu Musa, saya kata, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan sebenar, mereka berdua ni tidak cerita pun kepada saya apa yang tersimpan di dalam hati mereka yang di sebelum hari ni, apa hajat dia tak ayat pun. Wa ma sya'artu annahuma yatlubani al-amal, aku pun tidak tahu yang mereka berdua ni nak minta kerja, ataupun jawatan. Faka'anni anzuru, semacam aku masih nampak lagi kepada berus gigi Nabi SAW di bawah bibirnya terjungkil naik. Faqala, Nabi SAW kata, lan, sekali-kali tidak, ataupun la nasta'milu, lan ataupun la, maknanya kami tidak akan melantik untuk apa-apa urusan kami orang yang mahukan jawatan itu. Tak. Nabi kata begitu, tak. Kami tak akan lantik orang yang nak jawatan, orang yang minta kerja tu. Tapi engkau pergilah wahai Aba Musa. Ataupun Nabi SAW berkata, Abdullah bin Qais nama dia lah, pergilah ke Yaman. Kemudian Nabi SAW menghantarkan selepasnya Mu'adz bin Jabal, mengiringinya Mu'adz bin Jabal, yani atba'ahu Mu'adz bin Jabal kalau kita baca gitu. Tapi kalau thumma taba'ahu Mu'adz bin Jabal, kemudian beliau, yani Abu Musa, diikuti oleh Mu'adz bin Jabal pula. Lepas Abu Musa pergi dulu, lepas tu Mu'adz bin Jabal pergi. Bila Mu'adz sampai kepada Abu Musa pun meletakkan bantal untuk dia, Qala inzil, Abu Musa kata tu lah. Wa idza rajulun, pada ketika itu ada seorang yang sedang terikat. Qala ma hadha, Mu'adz kata, apa ni, mana ni? Qala, Abu Musa berkata, dia ni Yahudi, dia memeluk agama Islam, lepas tu jadi Yahudi pula. Qala, Abu Musa kata, duduklah. Dia kata, Mu'adz kata, saya tak mahu duduk selagi tak dibunuh orang ni. Qada'ullah wa rasulih, ini adalah keputusan Allah dan Rasulnya. 3 kali dia kata. Maka diperintahkanlah supaya dibunuh orang itu, dan dibunuhlah orang itu. Kemudian mereka berdua berbincang-bincang tentang qiyamul lail, salah seorang daripada mereka berdua berkata, adapun saya bangun malam dan tidur juga, dan saya berharap pada tidur saya itu apa yang saya harap pada berdiri saya melakukan amalan, yakni bersembahyang. Yakni saya harap boleh pahala pada tidur itu serupa dengan boleh pahala pada sembahyang. Itulah bab qatl man aba qabul al faraid. Ini bab membunuh orang yang enggan menerima ketentuan agama, dan apa yang dikatakan, apa yang dikaitkan dengan riddah. Wa ma nusibu ila riddah, dan apa-apa yang dikaitkan dengan riddah, dengan murtad, yang dijadi murtad. Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah bahwa Abu Hurairah berkata, bila Nabi SAW wafat, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, dan Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, menjadi kafirlah orang-orang Arab yang telah jadi kafir. Hak mana jadi kafir itu jadi kafirlah. Umar pun berkata, wahai Abu Bakar, lagu mana engkau nak bunuh, nak perangi orang-orang yang mana Nabi SAW telah pun bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Sesiapa yang sudah kata la ilaha illallah, berarti dia telah memelihara daripadaku harta bendanya, nyawanya dan nyawanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan ataupun kerana haknya, yakni hak Islam, kerana tuntutan Islam. Wa hisabuhu ala Allah, dan kedudukan mereka yang sebenarnya terserah kepada Allah. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tetap akan memerangi orang yang membeza-bezakan
di antara sembahyang dan zakat. Kerana zakat itu adalah hak harta demi Allah. Kalau mereka tidak mahu memberi kepada anak unta yang pernah ataupun selalu mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, nescaya aku akan perangi mereka kerana tidak mahu memberikannya. Umar berkata, demi Allah, ma huwa, nampaknya tidak ada yang lain kecuali demi Allah, aku nampak tidak ada yang lain selain daripada Allah telah membuka dada Abu Bakar. Yang ini telah memuaskan hatinya, yakni untuk memerangi orang-orang tadi, untuk berperang ataupun untuk memerangi golongan tadi. Fa'araftu annahu al-haq. Selepas itu aku pun sedar bahawa keputusan dia, pendapat dia itulah yang betul. Ini bab kalau orang zimmi dan selainnya menyebut secara sindiran ataupun secara tidak jelas tentang memburuk-burukkan, berhubung dengan memburuk-burukkan ataupun memaki Nabi SAW, dan dia tidak menerangkan, menjelaskan, hanya secara sindir saja, seperti katanya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi asal maknanya Assalamualaikum itu mana? Mampus engkau. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, ada seorang Yahudi lalu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wa alaika, engkau juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kamu tahu ke apa yang dia kata? Dia kata Assalamualaikum. Sahabat-sahabat pun kata, wahai Rasulullah. Mereka kata, yang ni sahabatlah kata, wahai Rasulullah, ala naqtulu, tak boleh kalau kita bunuh dia? Nabi SAW kata, tak boleh. Kalau dia memberi salam, kalau ahli kitab memberi salam kepada kamu, maka kamu jawab waalaikum. Kamu jawab waalaikum, gitu saja. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, satu kumpulan orang-orang Yahudi telah minta izin untuk bertemu dengan Nabi SAW. Mereka pun kata Assalamualaikum. Fakultu, aku pun kata, yang dikata Aisyah, bahkan kamulah yang mampus dan yang terkutuk. Maka Nabi SAW kata, wahai Aisyah, innallaha rafiq, sesungguhnya Allah SWT itu maha lembut, berhalus. Yuhibbur rifq, dia suka kepada sikap lembut, berhalus dalam semua perkara. Qultu, saya pun berkata, kata Aisyah, tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan tadi? Nabi SAW pun menjawab, kan aku sudah kata waalaikum. Satu lagi riwayat daripada Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi bila memberi salam kepada kamu, sebenarnya mereka kata Assalamualaikum, maka hendaklah kamu jawab alaik, alaika ataupun alaikum, gitulah. Bab diriwayatkan daripada Syaqiq, beliau berkata Abdullah bin Mas'ud, semacam aku nampak lagi Nabi SAW ketika menceritakan tentang salah seorang Nabi yang dipukul oleh kaumnya sehingga mereka sehingga mengeluarkan darahnya, dan Nabi itu pula menyapu darah itu dari wajahnya sambil dia berkata, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Oh Tuhanku, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini kita masuk bab baru pula. Sebenarnya bab lebih kurang ni ada dah sebelum pada ni kan. Sebelum kitabud diyat dulu, pada muka surat ni, pada muka surat, kalau kitab ni lah 1005, pada muka surat 1005, Kitabul Muharibin min ahli al-kufri wal riddah. Situ ada dah masuk tu.